Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian. Kita sedang bersama dalam forum rahsia mendapat pasangan bersama yang bahagia Datuk Dr. Masyita Ibrahim dan yang bahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Dan kita telah dengar beberapa jawapan daripada soalan yang saya kemukakan tadi. Kita bagi panel kita ataupun saya bersirahat seketika untuk bertanya soalan. Saya nak beri peluang kepada dua soalan di Dewan, kalau ada, dipersilakan. Kita ada mikrofon di belakang itu. Kalau ada soalan-soalan yang berbangkit dari apa yang diperjelaskan tadi, ataupun mungkin ada soalan-soalan lain, silakan kalau ada, dengan pantasnya kalau ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua soalan di sini. Nama siapa? Nama saya Siti Radiah binti Imam Mak Nuri dari Kolej Universiti Islam Malaysia. Oh ya, kan darjah 2 tadi. Silakan. Okay. Saya nak bertanya, ada seorang hamba Allah tu telah berumur dan masih mencari jodoh atau pasangan hidupnya, sehingga sekarang beliau tidak lagi mendapat pasangan mengikut ciri-ciri idamannya. Adakah saya perlu galakkan beliau untuk mencari jodoh melalui agensi atau portal mencari jodoh? Okey. Laki atau perempuan? Tak kira lah laki atau perempuan. Tak, yang tak jumpa jodoh ni siapa? Laki ke perempuan yang you nak tolong ni? Laki. So you lah jadi tak ada? Oh. Okey. Silakan. Yang kedua pula. Adakah mencari jodoh melalui agensi atau portal ni bersesuaian dengan syariah? Okey, terima kasih. Terima kasih. Silakan ahli panel kita. Mungkin Datuk. Soalan agensi jodoh ni ada tak dalam Islam? Syariat tak dalam Islam? Ya. Cuma zaman dahulu kita tengok ya, mereka melakukan melalui orang tengah yang memang tidak didaftarkan. Umpamanya seorang bapa, umpamanya kita kata Umar Al-Khattab, waktu anaknya menjanda Hafsah. Hari ni Hafsah menjanda, dia tunggu habis iddah je, langsung habis iddah dia datang, dia pergi cari Abu Bakar. Abu Bakar diam. Pergi cari Osman diam. Sampai dia pergi dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tak laku sangat ke anak aku ni, sampai aku tawarkan kepada Osman tak hendak anak aku. Nabi jawab apa? Osman akan mendapat yang lebih baik daripada Hafsah. Hafsah akan mendapat yang lebih baik lagi daripada Osman. Siapa dia? Fahamlah rupanya Rasulullah SAW sendiri. Maknanya agensi itu merujuk dalam arti kata orang tengah yang tolong. Cuma kita kadang-kadang sedih, bukan apa? Dia tengok yang umur dah 28, dia tengok dah kerja, dah keluar universiti dah semua. Makcik-makcik tengok cuma tanya apa? Tak kahwin lagi. Tahu tanya tu je. Kena jawab, tolonglah cari. Jangan asyik tanya tak kahwin lagi, bila nak kahwin, tolonglah cari. Okay? Kemudian kita perhatikan kalau zaman dulu mak bapak memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha mencari jodoh. Tapi kita tengoklah masyarakat kita hari ini. Kecil-kecil dulu dia kata, jangan duk menggatir sangatlah, jangan nampak sangat. Saya nak kahwin dulu pun dah tu, mak bapak pesan, dah memang dah jadi dah tu. Hari nak kahwin mak bapak pesan tau. Sekejap lagi kalau Tok Qadi datang tanya, pihak perempuan setujukah kahwin dengan laki-laki, jangan duk jawab ya, diam je. Nampak sangat gatal nanti. Diam tu ya dah lah tu, tak berani kata ya pun tak berani, sengat diam je tu, tanda ya lah tu. Tak berani ya. Zaman dulu macam gitu ya. Orang datang tanya, setuju ke nak kahwin, tak setuju ke? Mak kata diam, sengat, diam tu tanda setujulah. Zaman sekarang tak, dia pula bawa dekat mak dia. Mak cuba tengok, mak setuju ke tak setuju ni? Mak dia diam ya. Mak diam tu tanda setuju lah tu bang. Maknya pula diam. Terbalik pula. Mak diam terkebil-kebil tengok atas bawah. Mak diam tu setujulah bang, kata dia. Jadi di sini kita tengok bahawa apabila kita kecil, kita disuruh malu, kita disuruh jangan campur orang datang, kita masuk kat dalam. Tapi bila kita dah besar, mak bapak kata pandai-pandailah cari jodoh sendiri. Kita disuruh pula untuk menghilangkan tradisi yang membesarkan kita sejak dulu. Malu tu tiba-tiba nak jadi tak malu bila dah datang umur 30 tahun. Macam mana? Bila umur dah 28 tahun, suruh jadi tak malu. Tu kalau perempuan lah, tapi masalah tadi lelaki. Cik Aziz kan?
Lelaki pemalu. Ini daripada awal lagi tekan. Nampaknya kalau dah ramai sangat lelaki pemalu, terpaksalah berubah pula jadi perempuan yang tak apa malu. Kalau tidak sampai bila ndak, tapi tak ndak cakap. Ini selalu kerap memang terjadi macam tu lah. Bukan dia tak ndak, dia tengok lama dah tapi tak berani nak start. Nak tunggu kita pula start dulu. Hal ini memang terjadi juga di zaman Nabi, sehingga akhirnya timbul istilah dalam Quran, dia panggil ta'rid. Ta'rid maknanya memberi isyarat. Seorang perempuan ni dia minat sangat pada seorang sahabat, tapi sahabat ni tak datang-datang. Lama-lama dia pergi, dia kata, semalam ada orang datang Minang tau. Barulah kita terkejut. Tapi aku tak tahu mana satu nak pilih. Lalu si sahabat ni tanya, siapa yang kau pilih? Sebenarnya aku pilih kau. Terpaksalah macam gitu. Cuma yang kita bimbang bila kita cerita macam tu, dia buat bodoh aja. Allah, ini yang berat ni. Tak tahulah, agaknya saya rasa mungkin Datuk boleh menjawab tentang lelaki pemalu. Sebab Datuk pun nampak macam pemalu kan gitu. Baik, saya akan buka lagi soalan nanti kepada penonton. Tapi sebelum tu, Datuk, oleh kerana pada malam ni saya lihat juga yang bersama kita ni yang dah ada pasangan. Mungkin dah kabur, lama tak praktik nak cari balik pasangan lagi satu. Jadi mungkin Datuk boleh ulas sikit. Mungkin relevan juga. Yang tak jumpa lagi tak apalah. Yang dah jumpa tapi kabur-kabur nak praktik semula. Sikit. Ada boleh? Boleh. Sebenarnya orang yang mencari pasangan lagi itu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah yang tertentu. Tetapi kalau mencari pasangan lagi timbul banyak masalah, maka langkah itu langkah yang tak betul. So itulah. Tak setuju lah. Tak setuju. Tak setuju. Tak apalah, tak setuju nak baca macam mana. Baik. Kalau dah tak setuju agaknya, mungkin daripada kita jelas memang ada perbezaan yang ketara antara lelaki dan wanita. Tapi orang kata kalau kita asyik mencari perbezaan, di mana akan ada titik pertemuannya. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan kepada kita perbezaan antara lelaki dan perempuan yang boleh kita leraikan pada malam ini, agar ada satu persamaan bagi memudahkan apa orang kata, tambatan hati antara kedua-duanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. So ini kita nak bincang sikit ya Cik Aziz, Datuk Masyitah, tuan-tuan dan perempuan, tentang apa dia perbezaan lelaki dan perempuan yang kita kena faham sikit. Lepas tu baru kita ceritakan bagaimana rahsia untuk menambat hati pasangan. Ya, sebab dah tahu perbezaan itu. Sebenarnya perbezaan lelaki dan perempuan ni berdasarkan pada ciptaan Allah itu sendiri. Dari segi biological pun sudah banyak berbeza. Ya, dan perbezaan ini sebenarnya daripada kulitnya. Orang lelaki kulitnya tebal, orang perempuan kulitnya nipis. Sebenarnya orang perempuan terpaksa jaga kulit mukanya, kalau tidak mudah kedut. Kita ni 10 kali ganda tebal, jadi no problem. Walaupun tebal tapi pemalu. Itu kadang-kadang orang tak faham. Pemalu tu tanda iman, sebab iman itu, malu itu satu cabang iman. Kan betul Ustazah? Al-haya'ul minal iman. Coknya. Tengok orang lelaki baru pertama kali tepuk. Orang perempuan aja, sebab mentang-mentang orang perempuan je tu menyampah lah. Ni namanya diskriminasi. Itulah satu perbezaan ya kadang-kadang ya. Orang lelaki dia adil ya, dan biasanya begitu. So dari segi biological berbeza, dari segi darahnya berbeza, dari segi tulangnya berbeza ya. Dari segi sel-selnya berbeza, hatinya berbeza, saiz otaknya berbeza. Itu satu perkara yang kita tak nampak tapi benar. Dan saya terperanjat bila saya baca satu kajian, dan saya buat eksperimen pada diri saya ya. Bila saya berdiri atas pentas mengajar kelas ya, ataupun seminar yang saya kendalikan, saya akan nampak sekitar, kata pakar-pakar kata, mata laki-laki nampak 60 darjah saja, 60 degrees. Orang perempuan macam Datuk Masyitah, matanya Allah cipta untuk nampak 120 darjah. Itu sebenarnya orang perempuan kalau jeling sikit belakang pun dia nampak. Macam mata lalat. Ini dia panggil compound eyes. Betul. Ya, sebenarnya laki-laki tak akan menjeling. Orang laki-laki sebenarnya, walaupun Datuk Kila ada sebut nyanyi lagu menjeling tu. Oh, Datuk Hasan Salim. Ya. So lagu itu bukan untuk orang laki-laki. Sebab Nabi Muhammad tak pernah menjeling. Nabi Muhammad kalau tengok orang dia akan pusing the whole body. Ya, satu badan akan dipusingkan untuk melihat. Jadi Nabi Muhammad tidak menjeling. Malah Nabi Muhammad tidak berpaling pun untuk pandang orang. Cantiknya Rasulullah sebagai satu akhlak yang sangat mulia. So, orang perempuan, skop matanya pun berbeza. Maksudnya apa? Rupanya orang laki-laki ni Allah cipta untuk jadi pemburu. Ya, melihat yang jauh. Orang perempuan Allah cipta jadi nurturer, ya, untuk jadi pendidik, pengasuh. Pengasuh suaminya, pengasuh anaknya, pengasuh umat.
Hebatnya wanita ciptaan Allah ini. Ya, laki-laki pula pandang jauh, dekat dia tak nampak. Itu kadang jangan marahlah kalau laki-laki tak nampak dekat. Suruh cari barang tak jumpa. Tak nampak ke ni? Kalau isteri saya kan nampak. Saya kata laki-laki pandang nampak jauh. Tu kadang istrinya dia tak nampak, isteri orang dia nampak. Itu pun satu hal. Itu pun satu hal juga. Ya, itu kadang kita bukannya gatal, tapi dah memang Allah buat begitu. Ini memang lain nampak jauh kan? Itu kadang. Baik, itu satu perkara lah. Dan hebatnya Allah ini, laki-laki dan perempuan memang berfikir cara berbeza. Jadi kalau orang perempuan dan laki-laki tidak faham bahawa laki-laki dan perempuan berfikir berbeza, bagaimana nak dapat titik pertemuan? Ini satu perkara yang sangat-sangat berat. Ya, men and women think in very very different terms and different ways. Jadi itu sebab kena difaham, kalau tidak maka hancurlah dan takkan wujud satu hubungan yang mantap seperti yang kita hajati. Baik. Satu perkara yang saya bagi contoh-contoh lah, saya ringkas saja ya. Orang perempuan Allah punya hebat, diberi gerak batin untuk mudah membaca. Orang laki-laki gerak batinnya sangat kuat. Dia dapat tengok gelagat laki-laki, dia boleh baca hati budinya. Secara umumnya Allah bagi kehebatan tu. Tapi ramai perempuan tak gunakan ilmu ini, tak gunakan kehebatan ini. Yang mereka masih gunakan emosi, ya, cuba nak pakai logik yang sebenarnya banyak ya diberikan pada orang laki-laki. Saya tidak nak stereotip, tapi inilah kajian demi kajian oleh pakar-pakar psikologi satu dunia. Ya, orang laki-laki banyak berfikir pakai rasional, pakai logik, dan kurang menggunakan emosi. Sebenarnya kita kadang-kadang nampak macam tak ada feeling laki-laki. Orang perempuan pula banyak berteraskan pada emosi, walaupun banyak logik, tapi emosi itu membaluti akan rasionalnya. Itu cantiknya Allah. Sebenarnya mak lah yang pengorbanannya tidak akan putus-putus. Sampai kata seorang ulama, kalau kita mendokong mak kita kat Mekah 1 bulan untuk tunaikan haji, dokong mak kita 1 bulan, masih tak terbalas setitik susu mak yang kita minum. Setitik belum terbalas dengan mendokong mak kat Mekah selama sebulan. Can you imagine hebatnya wanita ya dari kacamata agama. So di sinilah yang kita kena faham ya. Dan orang laki-laki membuat penilaian berbeza, orang perempuan buat penilaian berbeza. Jadi kena faham perbezaan-perbezaan ini untuk dapat kita membentuk satu hubungan yang mantap. Contoh, orang laki-laki cukup pantang dikritik secara direct, secara obtrusif. Cukup pantang dikritik. Ya, bukan kita tak boleh kritik, boleh, tapi cara direct tu. Orang perempuan kalau ditegur cara direct, okey, dengan nada yang lemah lembut dia boleh terima. Walaupun Nabi mengkritik masakan Aisyah dengan cara yang sangat istimewa, tapi kritik juga ya. Dia suap aja kat mulut ya, sup yang terlampau masin tu. Cuba rasa, mai tengok. Baulah kawan tu menggelupuk-gelupuk, kata Allah mak minta ampun, minta maaf. Ya, cantiknya Nabi. Tapi kita ni tak macam Nabi je. Awak ni ya, nak bunuh ai ke? Cakap direct je, Ya, dia cakap direct je. Ya. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang laki-laki very simple minded. Orang laki-laki very simple minded. Ini bukan cakap saya ni. Ini pakar-pakar psikologi dunia membuat rumusan bahawa orang laki-laki simple minded, orang perempuan lebih kompleks, lebih detail, lebih terperinci. Ya, ni bunga ni pada saya tak ada faedah langsung, tapi orang perempuan yang mengatur ada bunga ni. Ya, kalau pada saya apa faedahnya Jis? Apa faedahnya buat mandi bunga tak boleh, ya, tempat makin sempit, mungkin ada habuk yang bawa penyakit, ya. Pada laki-laki lah, dia orang perempuan aesthetic value. It's nice one. Ya, itu tu contohnya. Hebatnya laki-laki perlukan wanita, wanita perlukan laki-laki untuk melengkapkan hidupnya. Kalau boleh dia nak buat apa-apa pun, dia tak nak bantuan orang perempuan ataupun siapa-siapa. Dia tak nak bantuan sebab pada dia mencabar kewibawaannya kalau minta bantuan untuk buat satu kerja. Jadi kalau orang lelaki bercerita tentang masalahnya, tak lain tak bukan memang untuk minta bantuan. Orang perempuan kalau cerita masalahnya bukan sebab minta bantuan. Orang perempuan ni kalau jumpa perempuan mesti cerita problem. Kita apa cerita? Kalau perempuan pantang jumpa perempuan mesti cerita problem ke apa ke cerita. Laki-laki jumpa laki-laki tak akan cerita tentang masalah kecuali kalau nak minta bantuan. Tengok bezanya? Ya, itu beza. Saya tidak komplain apa-apa, cuma nak terangkan this is the reality untuk kita faham, untuk kita lebih dapat memahami cara mana orang lelaki dan perempuan bertindak dan berfikir. Ya. Orang lelaki banyak berfikir, kurang cakap. Dia fikir sebenarnya gugur rambut tu. Sebenarnya ada lelaki yang dahinya terus sampai ke tengkuk dahinya. Yang begitu luas ya, sebab banyak berfikir. Ya, ini pun satu itu kalau nak cari suami begitu memang dia pengasih, penyayang dan romantikus. Ya, so cari yang dahi luas sampai ke tengkuk memang untung.
Ya. Jadi ini satu perkara lah. Ya. Orang lelaki dia fikir, rumusannya disebut kat mulut. Orang perempuan dia cakap, fikir sikit, fikir ke? Tapi cakap. Bertanya, cakap apa tadi? Dia boleh tanya pula, cakap apa tadi? Allah. Nampak? Isteri saya duduk depan almari baju. Adalah dalam 5,000 kot baju dia? Tak. Adalah, ya. Apa dia cakap? Tak ada baju lah nak pakai. You boleh faham ke, Jis? Nampak? Baju pada saya, ya Allah, banyaknya baju. Dia kata, tak ada baju nak pakai. Saya baju tak banyak tapi senang aja. We are so simple. Nampak orang perempuan? Allah. Boleh tak ada baju, kasut beratus itu, tak ada kasut nak pakai. Rupanya maksudnya tak matching dengan yang dalam dengan yang luar. Ya Allah, ya Tuhan, kompleksnya. Ya Rabbi ya Karim. Ini contoh-contoh perbezaan yang kita kena faham, ya. Dan saya sebut juga tadi, ya, bahawa orang laki-laki perlu ada sebab untuk bercakap. Orang perempuan tak perlu ada sebab untuk bercakap. Dan biasa orang perempuan bercakap untuk mempamerkan sayang, endah, caring, atau membunuh suasana kesunyian tu. Ya? Dia nak bercakap tanda sayang. Tapi laki-laki tak. Dia bercakap sebab, ada keperluan dan sebagainya. Ya? Dan saya dah sebut tadi, kalau adik-adik semua ingat, ya, para penonton, para pendengar ingat tadi, ialah kalau kita nak tegur laki-laki, kena beralas. Ya, orang perempuan pun sama juga, tapi orang lelaki sangat kritikal. Nak tegur laki-laki untuk tidak putus perhubungan ialah belai dia, cari baiknya, and then tegurlah dengan penuh kasih sayang. Ya, so orang perempuan boleh rosakkan hubungan dengan mengejar laki-laki bila nak menjauhkan diri sekejap. Ya, kalau dia nak jauhkan diri sekejap, jangan kejar. Ini boleh putus hubungan. Ya, dan orang laki-laki juga boleh memutuskan hubungan, fed up ke orang perempuan kalau apa yang disuka orang perempuan kata dia tak suka. Sebenarnya orang lelaki ni suka satu benda, tapi tak, I don't think suka tu. Artinya menyanggah kesukaannya. Benda yang disuka, lelaki suka, orang perempuan kata tak suka, that means something is wrong. Jadi kalau ni kita akan bincang dalam rahsia menambah hati lelaki dan sebagainya. Rupanya bila kita dapat cari persamaan dengan lelaki tadi, ya, orang perempuan yang mudah mencari persamaan dengan lelaki, orang lelaki mudah tertawan pada orang perempuan yang sebegitu, yang banyak persamaan, ada homogeneity walaupun banyak perbezaan, ya. Dan of course akhir sekali lah, banyak benda kita boleh bincang ni, tapi kalau kita boleh katakan ialah jangan cuba nak mengenal laki-laki 100%. Ini sebenarnya ramai laki-laki akan rasa tertekan, rasa lemas apabila orang perempuan cuba nak mencungkil rahsianya, pribadinya yang menyeluruh. Ya, ikut kajian orang laki-laki boleh mengenal 30 hingga 40% tentang pasangannya. Orang perempuan dengan hebatnya Allah, dengan keberikan gerak batin dan sebagainya, boleh mengenal pasangannya sehingga 70% dalam masa seminggu dah kenal, up to 70% of the man punya karakter dan sebagainya. Cukuplah tu. 70% tu cukup dah, ya. Sebab 30% itu sebagai satu misteri dan daya tarikan. Kalau orang perempuan kenal 100% about the man, dia punya tarikan sudah hilang. Dia rasa dah tahu belangnya, dah tahu kurapnya, dah tahu dia punya rekod-rekod buruk dan sebagainya, ya, rekod pecah and everything. Jadi kadang-kadang menyebabkan tertolak. So itu dia sebagai mukadimah tentang perbezaan laki-laki dan perempuan. Terima kasih, Aziz. Ada, Dr. Macita, ada satu pantun. Terang bulan di pinggir kali, buaya timbul, disangka mati. Jangan percaya sangat orang lelaki, lain di mulut, lain di hati. Jadi mungkin tak adalah setuju ke tidak. Kalau tak percaya, kalau percaya pun macam mana? Silakan. Saya setuju 100% tu. Jadi kita dah tengok tadi apa yang telah diterangkan oleh Yang Berbahagia Datuk, membenarkan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, walaisa zakaru kal unsa, sama sekali lah lelaki tidak menyerupai wanita. Bahkan kalau lelaki cuba nak menyerupai wanita, la'anallahu al-mutasyabbihin wal mutasyabihat. Allah melaknati kerana kedua-dua spesies ini harus mempunyai identiti yang tersendiri. Apa yang saya dapat fahamkan daripada Yang Berbahagia Datuk, maknanya orang lelaki nombor satu muka tebal, yang kedua rabun dekat, yang ketiga ego tak boleh kritik. Itu yang dapat saya fahamkan gitu ya, lebih kurang ya Datuk ya. Jadi kalau kita melihat pula pada perbezaannya, saya lihat dia di sini
Seperti yang disebut dalam Al-Quran sendiri, wanita ini adalah satu makhluk yang istimewa yang Nabi sebut dalam satu hadis, dicipta daripada tulang yang bengkok. Maknanya wanita ini makhluk yang lemah lembut, makhluk yang emosi. Ya, kalau tadi dikatakan lelaki makhluk rasional, maka wanita ini makhluk perasaan. Lelaki makhluk perasaan. Wanita ni dia lebih kepada perasaan. Jadi perasaan itulah yang lebih. Sebab itu kita perhatikan, kerana dia ada perasaan dan dia makhluk yang lemah lembut. Apa yang Quran nyatakan bahawa wanita ini disebutnya dalam Al-Quran bila orang-orang kafir jahiliah menuduh bahawa atau mencipta Tuhan-Tuhan mereka itu semuanya Tuhan perempuan. Tuhan Manat, Uzza, Nailah, semua Tuhan-Tuhan ini adalah Tuhan-Tuhan wanita. Jadi Tuhan sebut dalam Al-Quran, awaman yunasha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairi mubin. Apakah kamu tidak kenal wanita yang sifat pertamanya ini ialah ia suka berhias. Sebab itu jangan peliklah kalau kasut dia banyak. Kadang-kadang orang heran tanya, "Ya, buat kenuri ke ramai sangat ni?" Tak ada, kasut isteri saya lah tu. Ingatkan kenuri ke ramai sangat, penuh orang, rupanya kasut dia seorang. Ya? Dan jangan heranlah kalau dia tak boleh tidur, lagi lipstick dia tak sama dengan sarung bantal. Sebab dia memang makhluk yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang suka kepada hiasan. Lelaki ni asal boleh aja baju merah, stokin hijau pun tak apa. Tak kisah dia. Campur-campur tie colour lain pun okey aja. Tapi tidak bagi wanita, kerana dia makhluk yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibesarkan dalam hiasan dan menghalusi. Dia very particular. Sebab dia sifat nak jaga anak ni kena halusi. Sebab dia nak tahu ada kudir belakang telinga anak. Semua tu orang perempuan yang tahu. Ada beg, ada lebih duit dalam beg anak, ya. Jadi dia menghalusi. Sebab dia menghalusilah kita tengok, maka dia suka benda-benda yang halus. Tapi dia bukan makhluk halus. Dia suka benda yang halus tu macam mana? Dia ingat benda yang kecil-kecil. Dia ingat kan. Dia berasa nostalgia pada benda-benda yang kecil. 10-15 tahun pun surat cinta mula-mula dulu pasangan hantar simpan lagi. Kad hari jadi yang pernah dihantar oleh pasangannya disimpan baik. Dia boleh tengok lagi. Dia masih lagi pemberian-pemberian itu menjadi sentimental value bagi dia. Sebab dia benda yang menghalusi. Orang lelaki bagi hadiah ke husband, tahun depan cari tak jumpa dah. Dia tak nak simpan sangat. Sebab dia tahu benda halus-halus perempuan. Sebab dia nak kena ada kualiti ni. Sebab dia nak tahu dalam rumah dia ada bawang dah habis, kentang dah habis, gula tinggal sebungkus. Tu semua dia nak kena ingat. Maka Allah memberi kemampuan kepada mereka untuk mengingati benda-benda yang halus. Dia punya memory itu kuat. Dia boleh ulang-ulang balik. Sebab dia boleh ulang-ulang lah, maka orang perempuan suka mengungkit. Sebab dia ada kekuatan mengulang tu. Dia boleh ungkit balik. Abang ingat tak cerita tahun 57 dulu? 57 punya cerita sama Merdeka. Boleh ingat balik. Sebab kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Dan kita tengok lagi. Wanita, kalau kita kata tadi lelaki dia cakap benda-benda yang rasional. Yang rasional. Sebab tu kadang-kadang selalu kita bertelagah. Suami cuci kereta. Kita tanya, "Bang, cuci kereta ke?" "Tak, cuci kapal terbang." Jawab tu menyakit hati. Siap pergi kerja pakai baju. "Abang nak pergi kerja ke bang?" "Tak, nak pergi pecah rumah orang." Tengok jawab tu. Jawab menyakit hati orang kata. Tengah minum. "Minum bang." "Tak, I mandi." Sebab wanita ni dia perasaan dia menghalusi. Dia tanya tu bukan dia tak nampak. Takkan tak nampak ada buat apa? Soalan apa ni? Dia kata macam itu. Tak, sebab dia macam caring dia tu lebih. Dan bukan takat caring lebih, sharing pun lebih. Sebab tu tengok, kalau budak perempuan katakan tak makan kat dalam universiti, dia makan kat luar. Dia ambil taksi, 4 orang naik taksi. Sampai dekat tempat makan, katakan pergi makan Kentucky dekat luar, balik daripada makan tu dia akan kira, tadi kita belanja taksi berapa? RM10 ya, okey, seorang RM2.50 ya. Makan Kentucky berapa tadi? Makan Kentucky RM20, okey, seorang RM5. Sharing dia tinggi. Cuba laki-laki keluar pergi makan. Kalau seorang dah bayar taksi, yang 3 lagi buat terampok lagi.
Macam tak perasan pula teksi tu kena bayar. Kalau dah makan, seorang dah tolong bayar, yang lain tu buat sadin je. Tak ada kot nak tanya berapa ringgit nak bayar. Dia punya sharing dia kurang. Orang perempuan dia punya sharing tu memang sangat-sangat tinggi. Lepas balik tu 2-3 hari pun dia kira balik. Berapa tadi kita berhutang, berapa nak kena bahagi balik tu. Dia punya, orang kata, prihatin kepada orang lain tu sangat-sangat tinggi, ya. Dan kerana orang perempuan ni mempunyai sifat yang sangat halus. Bukan kata orang laki-laki saya tak suka dikritik. Wanita kalau dikritik, bukan dikritik, baru disimbolik, dia akan take it personally. Kalau kita jalan dengan suami tegur, hui, cantiknya perempuan tu. Dia bagi tahu perempuan tu cantik. Isteri akan kata, so I ni tak cantik lah. Dia take it. Itu I tak kata you tak cantik. I bagi tahu perempuan tu cantik. Yalah, sebab you tengok perempuan tu cantik, maknanya I tak cantik lah. Dia jadi gitu pula dia punya analogi tu. Jadi sebab tu wanita ini berkali-kali dipesan dalam Al-Quran, ashiruhunna bil ma'ruf. Nak tegur tu jangan calang-calang directly, tak boleh terima. Sebab mereka adalah makhluk yang emosi, ya. Betul Datuk cakap tadi, saya bersetuju, ya, bila disebut dia kata orang perempuan ni memang cakap banyak. Dan kalau orang lelaki tu nak ditegur mesti nak di psikologi. Saya teringat kepada kisah Fatimah apabila dia bergaduh dengan Ali. Macam mana dia nak bagi tahu dekat Ali supaya berbaik-baik. Kita pernah kan membaca hadis ini. Dia keliling Ali 27 kali. Bukan kerana menampakkan wanita ni lemah sangat, kita salah, kita nak kena tawar dekat dia. Tak kuasa. Tak, bukan begitu. Tetapi bila kita menunjukkan kata kita ni kurang sikit, dia rasa macam dia hebat sangat. Dalam tu padahal psikologi je sebenarnya. Sebab nak pakai pukologi tak boleh. Psikologi ajalah. Psikologi begitu. Jadi dilihatkan di sini, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemampuan pada wanita ni, dia boleh bercakap banyak. Sebab tu dia bagi saya start dulu tadi. Cuba tengok orang perempuan kelanggi anak. Saya biasa tengok anak-anak saya main. Tengah-tengah dia main, mak kawan dia datang. Anak saya Adil, kawan Hadi. Kawan-kawan cakap, Adi, mak kau panggil tu, mak kau panggil. Relax. Ya besar, mak kau panggil tu. Tak apa, tu baru sekali, ada lagi 10 kali. Sebab dia tahu mak dia tak cakap sekali. Dan Allah beri kemampuan orang perempuan memang dia cakap banyak. Ya, sebab dia perlu untuk mendidik anak-anak ni cakap banyak. Sebab tu kita akan tengok, we speak different language. Laki-laki bercakap dengan bahasa yang tidak sama dengan orang perempuan. Orang perempuan macam Datuk kata, kalau jumpa asyik nak cerita je. Memanglah, orang perempuan kalau 4 orang jumpa, macam mana kita tengok 4 orang bercakap, tak tahu siapa dengar. Seorang ni bercakap, iyalah, I pun Ani cerita kat I juga, dengar dia cerita I. Sama-sama, kalau cakap telefon ni dua-dua bercakap, tak tahu siapa dengar. Tapi cara dia mendengar ialah dia buat kerja 2 dalam 1, sambil bercakap sambil mendengar. Dia bercakap tapi dia dapat mendengar dalam dia bercakap. Tapi orang lelaki lain. Kalau 4 orang, seorang bercakap, seorang diam. Seorang lagi bercakap, seorang diam. Maka bila lelaki dan perempuan bercakap, maka menjadi masalah. Bila suami bercakap dengan isteri, isteri pun bercakap balik. Suami kata, ni boleh tak diam I nak bercakap ni? You boleh dengar tak I nak bercakap ni? I dengar lah I kena bercakap ni. Bila isteri cakap dengan suami, suami tu diam. Bang dengar tak I tengah cakap ni? Bang dengar tak? Yelah bang dengar lah, bang diam ni. We speak different language. Berbeza cara kita bercakap tu. Tu yang kadang-kadang kita terpaksa memahami perbezaan ini supaya mencari, seperti kata Cik Azati, titik pertemuan. Ya berbeza. Cuma orang lelaki ni saya tak perhati, dia banyak cakap belum kahwin je lah. Belum kahwin. Nak keluar tak Fani? Nak keluar tak? Perempuan juga sepatah boleh juga. Nak makan apa? Kita keluar nak makan apa? Nak makan pizza ke? Nak makan Kentucky ke? Nak makan apa? Apa-apa je lah. Lepas kita makan, kita nak pergi mana? Kita nak pergi jalan-jalan ke? Kita nak balik kuliah ke? Ikut you lah. Sikit je cakap. Tapi kalau dah lepas kahwin, kita lah yang banyak cakapnya. Bang, apa tak tengok ke bang? Ni I dah tak ada baju ni. Betul you kata 5,000 baju I, tapi I memang tak cukup. I dah pakai baju ni, orang dah nampak dah. Suami cakap, yelah. Tak kerti nak cakap dah.
Heran dia. Sebab we speak different language. Bagaimanapun jika kita memahami perbezaan ini, tidak timbul soal konflik kerana kita faham bahawa kita berbeza. Ya Cik Aziz, Allah Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan buka lagi peluang kepada anda untuk mengukakan soalan. Kalau boleh, silakan. Pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Alam Bayat. Tujukan kepada Datuk Dr. Fadilah. Okey, wajarkah pelajar siswa-siswi memilih pasangan SMS? Okey, bagaimana jika pasangan dipilih oleh ibu bapa? Biasanya pada pilihan keluarga sekufu atau mungkin tidak. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ada yang silakan. Assalamualaikum. Saya Nurul Mariam Husin, seorang mahasiswi daripada Universiti Putra Malaysia. Couple yang macam berlainan agama dan bangsa, kebanyakannya dia tidak berpanjangan. Kahwin pun berpisah. Jadi, apakah cara-cara pergaulan dan langkah-langkah yang perlu diambil supaya hubungan itu kekal sehingga ke akhir hayat? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maizatul Akmal binti Daud daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Soalan saya, adakah cukup sekadar mendiamkan diri ataupun berdoa ataupun walaupun sudah berusaha tetapi tak ada tindak balas kepada dia? Itu je. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir, sila yang depan. Assalamualaikum, saya Nohayati Mustafa dari Taman Setiawangsa. Saya nak tanya Ustaz Dr. Fadilah Kamsan. Apa pendapat Ustaz jika seorang wanita itu mendapat pasangan yang lebih muda daripada beliau? Okey, terima kasih. Siapa dulu, Datuk? Silakan. Rentetan ataupun rangkaian soalan tu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah ya, kita lelaki memang mengalahkan. Baik, Zainul Alam UKM ya. Bagaimana nak jaga hati dan nak besarkan hati, takut-takut kecil hati, so bagaimana nak besarkan hati. Nabi SAW menyebut ya dalam sebuah hadis yang mafhumnya berbunyi, barang siapa yang maafkan semua orang sebelum tidur tiap-tiap malam, Allah buka pintu syurga, tutup pintu neraka dan buka pintu-pintu rezeki. Itu semua menceritakan bahawa hati kita akan bertambah besar. Ya, artinya dengan rezeki itu macam-macam bentuk rezeki lah. Ya, so dengan maafkan semua orang. Maaf ya, saya suka buat survey. So di mana-mana saya beri ceramah saya akan survey. Berapa orang yang telah maafkan semua orang setiap malam sebelum tidur? Saya dapat di Malaysia 1 hingga 3% saja orang yang maafkan semua orang sebelum tidur. Dan ini sebenarnya satu cara untuk menambat hati bakal pasangan. Maafkan semua orang sebelum tidur, maka insya-Allah bakal pasangan akan mudah tertarik kat kita. So itu satu cara yang besar untuk membesarkan hati. Of course kita boleh cuci hati dan besarkan hati dengan Al-Quranul Karim, istighfar, sedekah, ya, bersangka baik, maafkan orang, minta maaf, doakan orang, doakan guru, doakan kawan-kawan, doakan semua orang satu dunia. Ini contoh-contoh untuk membesarkan hati. Wallahualam. Okey. Dan tentang nak sepupu-sepupu ni biarlah ustazah agak dia bidang kufu, ya. Lepas tu siswa-siswi pasangan SMS ataupun pilihan ibu. Sebenarnya jodoh kita datang dari berbagai-bagai cara. Ada laki-laki, ada orang sama-sama mencari. Malahan kata orang yang bijak pandai dalam bidang ini, sebenarnya kalau nak tahu kan bakal jodoh kita, kadang-kadang ya Allah bagi kita gambaran yang sangat istimewa. Bila-bila bertemu kali pertama, kita buat benda yang sama. Dia berdiri, kita berdiri, dia duduk, dia duduk. Jadi kita nak pandang dia, dia pandang kita. Kita nak ke bilik air, dia pun sama nak bilik air. Ada harapan itu jodoh kita. Jadi kalau nak temu jodoh, ikut aja perempuan tu. Dia nak buat apa, you buat. You buat. Jadi ada harapan, apa mudah aje sebenarnya. Tapi ini namanya gerak batin yang serentak. Mungkin ada keserasian roh seperti yang disebut oleh Datuk Masyitah tadi. Ya, so mungkin orang tua gerak batinnya hebat. Apatah kali orang tua kita yang telah banyak berdoa, banyak berzikir, banyak solat taubat dan tak tinggal solat, maka pilihan orang tua biasanya terbaik. Walaupun nampak pada awalnya tidak begitu serasi dengan kita sebab tak kenal maka tak cinta.
So biasanya pilihan orang tua yang terbaik. Sebab orang tua melihat dengan matanya, melihat dengan batinnya, melihat dengan imannya. Dan orang muda biasa melihat dengan matanya sahaja. So saya tidak mengatakan bahawa tak boleh pilih sendiri. Saya mengatakan bahawa of course kebanyakan orang pilih sendiri. Tapi kalau ada pilihan orang tua, biasanya membawa keberkatan. Ya. Yang lain, cinta selepas kahwin adakah lebih baik atau doesn't matter lah sebenarnya. Ini sebenarnya berkaitan dengan soalan yang di bawah tadi mengatakan bahawa terlampau kenal sangat, ya, tak ikut cara timur sampai terlalu kenal before marriage. Ini saya gabungkan sekali soalan Nur Hafizah Hamzah dengan soalan Nurul Marian Husin. Dua makhluk yang sama dia mencita rasanya. So sebenarnya ini pun satu perkara yang relatif. Sebab masing-masing punya nasib. Ada orang dia kahwin dulu baru bercinta. Fine, no problem. I've met cases like that. Ya, ada seorang kawan saya tu, ya. Dia tak kenal isterinya, tapi dipilih oleh mak bapak dia pun menikah dan elok cantik, ya. So dia nak cerita pun susah ni, budak-budak belum kahwin ni, ya. Jadi dia ada malam pertama tu letak bantal, ada 4 bantal di bubur tengah-tengah, ya. Jadi dia pun macam mana nak buang bantal ni. Dia seminggu lah baru bantal hilang. Seminggu baru bantal hilang. Tak faham sudah, ya. Okey. Okey. So cantik tu. Lebih Hindustan dari Hindustan. Ini Dr. Masita pun tak mengalami lah. Sebab dia setuju, dia terus angguk tu tadi. Oh, saya seronok tu cerita tu tadi, ya, sebenarnya. So adakah cinta selepas kahwin better than before? It is not necessarily so. Banyak juga kes yang saya terima bila berkahwin atas pilihan orang tua, mereka sering bergaduh sebab tidak ada keserasian. Banyak kes yang saya adalah lebih daripada 10 kes lah. Ini secara langsung menasihat atau mengkaunsel kes-kes yang bergaduh sehingga bercerai, nak bercerai, sudah bercerai, nak rujuk balik, kes-kes yang berkahwin dahulu baru bercinta. So of course lah, sebab kes berkahwin dahulu baru bercinta sedikit, jadi bila 10 kes means very very high percentage. Kes yang cinta dulu baru kahwin majority. Jadi kalau ada berlaku, the percentage is very small. So itu kena lihat secara relatif dan secara absolut, ya. Jadi pada saya itu terpulang pada nasib masing-masing dan ketentuan Allah. Jangan risau. Either way is couple berlainan agama, berlainan bangsa tak kekal. Macam mana nak kekal mereka? Itu sebabnya kalau untuk mereka yang nak berkahwin berlainan bangsa, ya, biasanya of course satu agama. Ya, satu agama, selepas mereka akan bertukar agama dan sebagainya. Kita tak ada kahwin dengan orang yang tidak satu agama dengan kita. Alright? So of course lah, memang banyak dia punya ujian. Saya banyak berjumpa dengan kawan-kawan saya yang berkahwin lain bangsa, ya, termasuk sepupu saya. Sepupu saya juga berkahwin dengan lain bangsa. There are 2 couples and two nephews of mine yang berkahwin. Jadi saya dapat sedikit-sedikit pengalaman daripada mereka bahawa tidak mudah. Ya, pakcik saya pun berkahwin dengan orang yang lain bangsa. So I know a bit, but the challenges are tremendous. Banyak cabaran di awal itu, ya. Jadi kita kena banyak terbuka cara berfikir. Dan saya membaca satu laporan yang ditulis oleh seorang pakar yang mengkaji beribu-ribu kes yang berkahwin lainan pasangan ni, lain bangsa dan sebagainya. Mereka kena belajar untuk tolerate. Ada satu kes yang sangat cantik ialah seorang Yahudi, ya, berkahwin dengan seorang Kristian, ya. Seorang Yahudi Islam dengan seorang Arab, ya. So mereka menceritakan bagaimana dugaan, ujian, mehnah, the trials and tribulations, ya, yang diharungi sampai mereka berjaya dan amat bahagia. Tapi yang penting sekali ialah kena terima hakikat. You kena belajar dan berubah dan belajar dan berubah dan belajar dan berubah. Itu prinsip yang sangat penting. Dan banyak berdoa patah balik pada asas. Sebab Allah yang berikan kasih sayang, patah balik pada Allah. Patah balik pada Allah. Ya, kalau kita masih patah balik sentiasa kepada Allah, segala masalah akan selesai insya-Allah. Ya. So Maizatul Akmal Daud bertanya, cara mana nak kenalkan diri pada somebody yang kita admire? Ini budak UIAM ni tak salah ni. Ya. Budak Masita Ibrahim punya budak ni. Ya. Dia macam nak balas. Dia punya soalan bagus ni. So sebenarnya as we said, orang laki-laki boleh memburu, orang perempuan boleh memburu. Orang laki-laki kena mencari, orang perempuan kena mencari. Orang laki-laki banyak pilihan, orang perempuan banyak pilihan. You must remember that. Jangan kata kita orang perempuan nak buat. No, orang perempuan banyak pilihan dan wajar memilih.
Memilih dengan cara mana? Dengan istikharahnya, dengan berbincangnya, dengan minta nasihatnya, dengan istikharahnya, dengan taubatnya, and all those things. So ini cara-cara untuk memilih. And you have the choices, ya, plenty of choices. So bagaimana kita nak mengganti pada somebody yang kita tak tahu? Banyak cara. Cara yang terbaik, yang sopan kalau dalam kampus mungkin ialah cari kawan perantara. Dan kawan perantara mungkin salah satu yang terbaik adalah one of the student leaders. Student leaders yang berkaitan. Ini banyak kes yang saya pernah jumpa, kes-kes di UPM masa saya menjadi pensyarah di UPM. Jadi mana pelajar-pelajar ya, dalam jamaah ya, dalam ABIM dan sebagainya yang berkenalan secara perantara. Ya, student leader, kawan-kawan rapat sebagai perantara. Satu. Yang kedua, you boleh terus direct. Dan laki-laki ini yang cantik. Ini yang cantik ikut kajian ya, ikut kajian ya. Saya pun terperanjat. Walaupun yang memulakan persahabatan ialah perempuan, yang menginitiate untuk berkenalan ialah perempuan, tapi selepas berkenalan, orang lelaki tetap akan mengatakan, aku sebenarnya yang memulakan persahabatan. 99% of the case, walaupun orang perempuan yang memulakan untuk berkenalan, akhirnya dalam kepala lelaki, mungkin sebab egonya, mungkin sebab dia rasa dia yang memilih, maka dia kata, I initiate the relationship. So jangan risau orang perempuan, jangan risau. Walaupun orang Melayu kata pergi cari timba, dalam konsep psikologi ini tak wujud. Sebab dalam kepala lelaki memang dia juga, sebab dia kata dia ada dia pride. I choose her. No matter what, I make the choice. Jadi itu yang jadi orang perempuan boleh go direct through surat, through SMS, through cara cakap macam mana? Saya sebenarnya banyak kawan lelaki dan banyak tertarik lelaki, tapi some other I'm attracted to you most. Ya, so start dari situ. Start begitu. Dan saya ni tidak mudah tertarik pada lelaki. Entah macam mana dengan you I tertarik. You are telling them that I'm not cheap, you know, I'm very expensive. But to you I go cheap. Ini kata pakar-pakar psikologi orang perempuan ya yang masukkan pada kami ni dalam buku yang saya rujuk dari masa ke masa. Ya, so cara direct, cara kawan, orang tengah, orang tua melalui kaunselor, I don't know what. Ya, mungkin cara-cara lain yang lebih kreatif yang saya tidak terfikir. Alright? Okay, so jangan diam. Dalam banyak kes, kata Dr. Masyidah tadi, Datuk Masyidah sebut tadi tu, kadang suka sama suka sebab malu nak cakap, nak initiate, akhirnya dua-dua kecewa. Banyak kes laki-laki takut nak start, orang lain kebas, cerita Hindustan lah. Lepas tu baru menyesal, baru nak bunuh diri, baru nak Allah. Devdas. Allah. Tengok Datuk tengok, saya tak tengok. Saya dengar je orang cakap. Begitu ceritanya. Oh dia tengok rupanya ya. Alright. So ini contoh-contoh lah ya. So you should make the, dan of course lah, always go back to basic. Istikharah jangan lupa. Jangan istikharah bila nak pilih pasangan. Saya galakkan diri saya untuk istikharah every night because we make decision every day. Kita buat keputusan tiap-tiap hari. Jangan nak pilih pasangan baru nak istikharah. Silap. Ya, bila kita ingat Allah waktu senang, Allah ingat kita waktu susah. Ya, dan satu lagi cara ya. Ini saya nak summarize lah. Banyak soalan-soalan yang berkaitan ni, tapi saya nak summarize dengan last statement biar ustazah sambung yang lain. Saya ingat satu hadis yang sangat-sangat penting. Hadis ni berbunyi, sayangi yang atas muka bumi, yang di langit akan sayang kat kita. Meaning what? Untuk mudah cari pasangan, ini dia punya trik. Untuk mudah cari pasangan, sayangi semua atas muka bumi. Orang kita sayang, pokok kita sayang, binatang kita sayang. You sayang semua atas muka bumi, yang di langit akan sayang kat kita. Yang di langit itu yang memberikan cinta pada orang yang patut sayang kat kita. That's the trick. Ini banyak lagi kita akan bincang nanti. 20-30 trik lagi bagaimana rahsia nak menambah hati pasangan. Tak, itu satu cara. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Datuk mungkin nak menambah soalan tadi dah terjawab semua. Baik, agaknya Datuk satu soalan daripada saya, mungkin dari segi agama juga. Ada kaedahkah untuk kita tepuk-tepuk bantal sebut nama, tepuk-tepuk bantal sebelum tidur? Dibolehkankah macam tu? Selain daripada jampi serapah muih gamak ke apa kata? Silakan. Sebenarnya bila saya teringat apa yang Cik Ismail tepuk-tepuk bantal ni, masa saya belajar dulu memang guru ada berpesan ya, alim ulama ada pesan. Kalau kita nak bangun pagi pun kita bagi tahu dekat bantal.
Kita tepuk bantal beritahu, besok tolong kejutkan aku bangun subuh, dan alhamdulillah kita bangun. Sebenarnya apa yang kaedah Encik Aziz sebut tadi ialah satu kaedah orang tua-tua yang tidak disaintifikkan. Saintifik kita tanya orang sainsnya. Saya lihat dari segi perspektif agamanya begini. Sebenarnya semua makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berasal, ada asal usulnya itu dikatakan bernyawa. Jadi kita boleh bercakap. Jadi dengan bantal pun memang boleh bercakap. Ya? Jadi kalau bantal tepuk-tepuk, biarlah aku mimpi sama dengan mimpinya. Mimpi pun sama. Mak saya dulu dia tanam pokok mangga dia tak nak berbuah. Dia pergi cakap dengan pokok mangga tu, dia ketuk-ketuk pokok mangga ni, engkau ni apa pasal tak nak berbuah? Engkau ni apa pasal macam ni? Lepas berapa bulan berbuah. Kalau pokok-pokok dia tak nak berbunga, dia pergi bercakap dengan pokok bunga tu, berbunga. Orang tua-tua dengan ayam pun boleh bercakap. Tengok dia bercakap seorang tu, cakap dengan ayam. Cakap dengan apa? Cakap dengan kucing dekat rumah. Memang boleh bercakap. Cuma jangan cakap seorang-seorang. Kadang-kadang kita kena cakap pada diri kita pun ada. Kita terlalu banyak cakap-cakap dengan orang luar, kita lupa cakap pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita teringat sampai tak boleh tidur. Dia tahu jumpa saya, Ustazah, saya tak boleh tidur lah. Bukan saya nak fikir. Saya kata jangan fikir sangat. Tak, bukan saya nak fikir. Benda tu datang sendiri. Pernah tak you cakap pada diri? You katakan pada diri, sekarang waktu tidur, jangan cakap. Jangan fikir. Bercakap dengan diri kita sendiri. Kita tak pernah buat. Tuhan suruh kita bercakap dengan diri kita sendiri. Jadi bila merujuk apa yang Cik Aziz sebut tadi, logik ke tak logik, ya? Dalam dunia ni bukan semua benda logik. Sebab itu ada filem-filem X-File, ya? Ada cerita-cerita Believe It or Not, ya? Maknanya ada benda-benda yang tidak dapat diungkai secara scientifically ataupun secara experimentally. Jadi kalau ditanya boleh tak nak cakap kat bantal, pesan dekat bantal, sampaikan pesan anda pada bantal, pada angin, insya-Allah sampai. Wallahu alam. Jadi saya harap malam ini pakak-pakak kita buatlah. Datuk, kita pernah cakap hal ini di TV minggu lepas kan. Mungkin Datuk ada sikit nak menambah juga pasal tepuk bantal ni. Dah tepuk tu ada hak bantal hak panjang sikit, tu peluk, adakah rasa macam peluk dia juga? Silakan. Hajiz, ini soalan tak ada dalam skrip tu, Hajiz, ya. So sebenarnya tepuk bantal ataupun dan sebagainya ini sebenarnya ada dia punya penjelasan secara saintifik, ya. Dan secara batin pun betul. Sebab kata Ustaz tadi betul lah. Sebenarnya yang kita pohon itu doa, yang kita sebut itu doa, yang kita fikirkan itu doa, yang kita yakin itu doa. Nampak? Jadi kalau kita tepuk, ya Allah, bagilah Siti mimpi kat aku, ya. Sebab percayakan Siti ni, ya. Tak tahu Siti mana kan, ya. So bila kita tepuk dengan sebut dan bayangkan, sebenarnya itu satu doa. Satu, that is the spiritual part. Itu dari segi spirit, rohani memang betul. So tepuk bantal adalah doa. Satu, dari segi psikologinya, dari segi sainsnya, bila kita menyebut dan membayangkan wajah orang itu, Allah punya ibadat. Ini kawan seorang, saya jumpa seorang kawan tadi nama Rudi, dia belajar bidang fizik microwave. Rupanya otak kita ni pun ada gelombang. Bila kita bayangkan wajah seorang gadis atau seorang teruna, seorang jejaka, ya, dibayangkan dan sebut namanya tepuk bantal sebagai satu asbab. Tak payah tepuk bantal pun tak apa, tepuk pokok pun tak apa, ya, tepuk apa-apalah, ya. Tapi bayangkan yang menyatakan kita sayang kat dia. Ini satu cara sebenarnya untuk menyatakan sayang. SMS boleh, telefon boleh, surat boleh. Sebut ke angin lalu. Orang tua kata sebut di angin lalu. Ada penjelasan saintifik. Bila kita membayangkan wajah orang itu dan berfikir dan menyampaikan bisikan hati, sampai insya-Allah. Ini namanya the psychological or mental communication. Sampai insya-Allah. Saya buat eksperimen banyak kepada isteri saya, kepada anak-anak saya. Bercakap semasa mereka tidur, bercakap cara jauh, cakap dalam hati, sampai ke anak. Sampai pagi tadi seorang kaki tangan saya sakit, jatuh kat apa ni, di pejabat saya. Jatuh aja, handphonenya berbunyi. Siapa yang panggil? Maknya panggil. Gerak batin sampai, anak jatuh, gelombangnya sampai pada mak. Mak telefon. Kenapa? Apa jadi? Mak pun terus nak datang. Tengok cantiknya Allah yang kita tak faham. So dia betul ni, tepuk pantai ke tepuk apa pun tak apa. Jadi insya-Allah boleh tepuk lah malam ni. Tepuk. Tapi kalau satu universiti bunyi buk-buk malam ni, jangan heran lah. Tepuk pelan-pelan lah. Ada cara lah.
Baik, kita pun sudah 11.15 malam saya rasa. Kita nak pergi ke fasa terakhir ini. Mungkin kesimpulan dan Datuk pun ada petua-petua untuk mendapat pasangan yang perlu dijelaskan. Dan jawapan daripada soalan saudari tadi pun belum terjawab. Doa-doa ataupun zikir-zikir tertentu yang boleh membantu untuk melengkapkan lagi rahsia kita mendapat pasangan pada malam ini. Jadi kita, oleh kerana perempuan buka dulu, kita bagi dia tutup dulu silakan Datuk Masyitah, kesimpulan daripada apa yang telah kita bincangkan, apa yang kita persoalkan pada malam ini, rahsia mendapat pasangan. Silakan. Kesimpulannya saya nak nyatakan, kita perlu perbetulkan beberapa paradigma. Kata-kata seperti jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Kalau jodoh tidak ke mana, takkan lari gunung dikejar, asam di darat, ikan di laut, dalam belanga bertemu jua. Semuanya ini memerlukan kepada usaha. Kita tak boleh nak katakan dah tak ada jodoh. Jodoh tu memang ada. Antara lambat dan cepat, apa yang kita nak minta dan kita nak memberi satu pengharapan kepada yang hadir pada malam ini, jangan kecewa. Teruskan berdoa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, nak bertemu dengan pasangan yang terlalu idealistik, to find Mr. Right, memang sukar. Asalkan ada kriteria-kriteria yang minimum, akhirnya dengan penghidupan yang dibina bersama, saya yakin banyak perkara kita boleh rubah. Dan yang keempatnya, yang ketiganya, kalau jodoh kita tak sampai lagi, janganlah merasakan seolah-olah kita ni tersisih dalam masyarakat. Nak pergi kenduri pun segan lah, malu. Nak pergi, bila pergi orang asyik tanya, bila lagi? Tak kahwin lagi ke? Kerja dah lama dah, adik dah lepas dah. Jangan menganggap kita menjadi satu beban pada masyarakat. Dan masyarakat juga harus merubah paradigma mereka, melihat orang-orang ni seolah-olah macam dengan jadi satu masalah lah kalau tak kahwin. Sebab Nabi bersabda, man kana musiran li an yankah, siapa yang ada Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia kemudahan untuk berkahwin, summa lam yankih, kemudian dia tak mau kahwin, falaisa minni, maka bukan daripada aku. Tetapi Nabi menyebut juga dalam hadis yang lain, siapa yang nak kahwin tapi lam yastati', tak mampu ni maksud macam mana? Nak kahwin tapi tak ada orang minta, nak buat macam mana? Maka pilihlah, orang kata buatlah cara hidup yang asalkan kita bahagia, asalkan tidak menyusahkan pada orang lain. Mungkin ada orang yang tak kahwin ni boleh dimanfaatkan pada tempat-tempat yang lain, pada aktiviti-aktiviti yang lain. Jadi dalam apa hal sekalipun, pengharapan itu tidak boleh putus dan kecewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, soal zikir. Mandi bunga saya serahkan pada Datuk lah, mandi bunga macam mana. Cuma saya teringat selalu dipesan oleh guru-guru, kita banyak menyebut, kita nak kenal Allah macam mana, kita nak cinta Allah macam mana. Kita tak pernah melihat Allah, tapi kita kenallah Allah seperti yang disebut dalam ayat Al-Quran melalui Asma'ul Husna. Maka menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kaitan seperti Ya Wadud, maka mudah orang mengasihi kita. Sebab Wadud ini maknanya yang maha mengasihi. Ya Rahim, wahai yang maha mengasihani. Ya Latif, wahai yang lemah lembut. Jadi menyebut yang senang kalau kita nak sebut doa banyak-banyak. Orang perempuan, orang lelaki sakit suka ambil doa, tapi lepas ambil doa tinggal dalam buku je. Jadi yang very simple, Asma'ul Husna kita sebut insya-Allah. Yang pertama, yang kedua salawat kepada Nabi. Yang ketiga, doa seri wajah ialah membaca daripada surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, sampailah kepada penghujung ayat ini yang panjang, menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta cahaya dalam cahaya sehingga bercahaya. Moga-moga dengan berkat Al-Quran muka kita akan jadi lebih bercahaya. Dan pengakhirnya, ingatlah, ambil sunnah Nabi. Orang yang kahwin ni, segala amal yang dilakukan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia merupakan sunnah Nabi. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang berkahwin, dia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya, tinggal hanya separuh saja lagi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Dr. Masyitah. Baik, sebagai kesimpulannya, Datuk, mungkin agak panjang untuk Datuk jelaskan pada malam ini petua-petua untuk mendapat pasangan, namun mungkin diberikan dalam bentuk poin-poin tertentu. Baik, mungkin Datuk ada betul-betul istimewa pada malam ini untuk kita sampaikan. Silakan.
Apa yang Cik Haji sebut tadi, tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari yang saya muliakan, ialah walaupun ikut kajiannya psikologi hubungan kemanusiaan ini, walaupun banyak perbezaan antara lelaki dan perempuan itu, tapi kalau ada satu persamaan, suka Hindustan, boleh ngam. Dia semua berbeza. Ya, satu kes, laki-laki perempuan tu dah bergaduh, nak berpisah dah, ya. Balik daripada dating, gaduh habis, naik kereta. Tiba-tiba sampai kat satu jalan tu nampak seekor kucing kena langgar. Laki-laki tu sayang kucing, dia stop, dia bawa kucing ke hospital, ya, hospital veterinary lah ya. Rupanya orang perempuan ni sangat sukakan kucing. Terus mereka bersatu dan berumah tangga. Tapi banyak sangat perbezaan, satu yang sama, iaitu suka kucing. Aziz pula dia kekembarannya Hindustan dan suka ramai anak. So that's a good satu benda yang baik. Ya, tanya ya Raden Azlina, teruskan. Jangan berhenti pada 6. Ya. Semua orang akan bertemu jodoh, tapi ramai orang patah semangat, ya, they give up after certain effort. Dengan usaha-usaha dia give up. So jangan give up. Teruskan effort sampai dapat, insya-Allah. Kita sama-sama doa. Satu, ya. Dua, satulah. Yang ketiganya, ya, petuanya lagi ialah, saya dah sebut banyak kali tadi. Mari kita ulang balik. Badan kita ni magnet yang akan menarik pasangan kita. Tapi untuk jadi magnet yang dapat menarik pasangan kita, kita kena seimbangkan hidup. Kalau orang yang masih tinggal solat, jangan sampai tinggal solat. Orang yang solat tak tinggal tapi tak pernah exercise. Nabi suruh exercise. Diet, ya, cara berkawan, seimbangkan. Cari kawan. Mungkin dengan kawan itu kita dapat bakal pasangan. Kawan tu punya ada abang ke, ada kawan ke, ada kawan atau kawan. So cari kawan. Awak tak punya kawan, tak seimbang. Dan cari keberkatan. Awak belajar kat UPM, di UIA, di UKM, di mana-mana universiti, tapi tak berkat. Bila tak berkat, maka jodoh pun tak datang sebab tak ada berkat. Macam nak berkat? Berapa orang yang doakan pensyarah-pensyarahnya lepas solat? Saya buat survey, 3% saja kat Malaysia. 3% yang doakan pensyarah-pensyarahnya, semua pensyarah-pensyarah. Berapa orang doakan kawan-kawannya? 3-4%. Berapa orang yang doakan jiran-jirannya? Berapa orang doakan bekas guru-gurunya? 1%. This is my research. Jadi macam mana nak berkat? Macam mana nak tumbuh jodoh? Macam tu. Oh, ustazah bagi doa. Berkat tak doa tu? Berkat dengan syarat doakan dia. Ya Allah ustazah, biarlah ramai anak 4 tambah lagi 3 ke. Ya, contoh, amin. Okeylah. Alright. So itu solid. So daya tarikan berpusat di hati, kata ulama-ulama. Daya tarikan untuk bakal pasangan di hati. Therefore saya ulang balik, ya, pertanyaan pada sahabat daripada UKM tadi, ya, Zainal Alam, ya. So bertanya tadi, bagaimana kita nak tarik? Cuci hati. Besarkan hati dengan cuci hati. Therefore malam ni semua orang, walaupun dah dapat pasangan ke belum dapat ke, cuci hati dengan solat taubat, ya, dengan istikharah, dengan hajat, lepas tu witir, ya, witir datang malam. Lepas tu sebelum tidur maafkan semua orang. Bangun pagi dengan senyuman, ya, dengan doa, and so on and so forth. Cuci hati, banyak zikir, banyak istighfar, macam yang ustazah sebut tadi, ya. Lepas tu saya dah sebut tadi, sayangi semua orang. Sayangi semua orang, semua makhluk ni. Kita akan mudah disayangi oleh orang. Persoalannya, adakah anda sayang semua orang? Ini perkara-perkara kecil yang sebenarnya besar, ya. So saya ulang balik. Dan ramai orang dia nak cari jodoh tapi dia tak bersedia. Be ready. Kadang-kadang jodoh bertemu bila awak, ya, anda duduk di kampus, anda duduk di perumahan, nak pergi kedai je nak beli belacan 1 kilo. Contohlah, ya. Tapi anda tak bersedia. Ada kalau tak towel atas kepala nak gantikan tudung, gila. Contohlah, you must be ready. Ready macam ustazah, matching throughout. Jadi nak ke mana pun matching. Sebab how do you know you are going to meet your Mr. Right or Miss Right masa awak pakai tak senonoh, ya. Ingat, orang lelaki mudah tertawan pada wajah, pada penampilan, pada keyakinan, confidence. Dan bila pakai dengan betul, you akan lebih confident, insya-Allah. So ready to fall in love, itu satu perkara. Dan buka hati untuk bersedia untuk mendapat cinta, ya. Dan yang satu lagi lah, jangan lewat-lewat. Kalau you minat kat orang dengan niat baik, caranya tidak bertentangan hukum Allah, teruskan. Dengan perantaraan, dengan kawan, dengan SMS, dengan communication minda. So do it. Jangan tangguh-tangguh. Takut nanti, ya, kita terlewat, orang dah buka hati lain. Padahal jodoh kita ada tapi kita tak tangkap pada waktu yang sama. Dan satu lagi yang saya nak sebut ini ialah, ya, ni tip-tip yang paling mudah, ya, untuk kita amalkan. Ikut kajian, ini kajian di Malaysia juga, ya, dan kajian di luar negara. Orang mudah tertawan pada bakal pasangan yang banyak persamaan. Maaf, ya,
Saya tak bukan orang politik, tapi persamaan dari segi ideologi politik pun penting. So kalau anda ada dengan bakal pasangan ideologi politik yang berbeza, jangan sebut langsung, simpan dalam hati. Parti apa lantok lah dia. You parti Tupperware ke, parti apa ke, biarlah ya. Okay. So dari segi politik, dari segi aktiviti keagamaan, sikap terhadap kerjaya, wang ringgit, hobi, kalau ada persamaan, orang mudah tertawan kat kita. Dan kalau nak menambat hati orang, layan orang itu dengan tertib-tertib agama. Ingat ya, dengan tertib agama, layan orang itu macam kawan lama. Tapi kadang-kadang kita ni, orang Melayu tu utamanya, malu yang tak bertempat. Kalau niat kita dengan cara betul, dengan batas-batas yang betul, jangan terlampau malu yang tak bertempat. Malu yang bertempat itu salah satu cabang iman. Ya, tapi kalau malu tak bertempat, kita merugikan, ya, takut-takut tak jumpa bakal pasangan. Dan ramai orang tertawan kalau kita ada sifat-sifat yang sangat disuka. Contohnya sifat ibunya. Ini berlainan dengan masalah zihar ya. Sifat adik perempuannya, sifat kakaknya. Kadang orang tertawan pada orang yang begini. Dan ramai orang, saya dapat panggilan telefon, ya. Dia kali pertama bercerai, dapat isteri yang kedua, sama perangai dengan isteri yang pertama. You remember that question? Ya, kami dapat live daripada orang ramai masa kat TV minggu lepas. Persoalannya kenapa? Rupanya kita menarik, ya, kita menarik orang yang memang ngam dengan kita. Surah An-Nur ayat 26 yang disebut oleh ustazah tadi, ya, perempuan jahat Allah cipta untuk laki-laki jahat, laki-laki jahat untuk perempuan jahat, laki-laki baik untuk perempuan baik, untuk laki-laki baik, laki-laki baik untuk perempuan baik. An-Nur 26. Itu sebenarnya bukan janji Allah, tapi peringatan. Sebab ramai perempuan baik dapat laki-laki jahat, jarang laki-laki baik dapat perempuan jahat. Ya? So ini perkara-perkara yang kadang kita terlepas pandang. So tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebenarnya banyak sangat, ya. Saya insya-Allah lah saya akan mungkin bukukan ke ataupun kasetkan ni semua ni, ya. Kita ni kalau kita nak mudah menarik perhatian orang, kita kena sebut cakap dia, point dia, slogan yang disuka cakap. Kalau lah boyfriend kita suruh cakap eleh. Yang betul-betul ni. Awak pun kena belajar eleh juga. Jadi, oi boleh tahan lah budak perempuan ni. Sama je macam aku. Eleh juga. Tak sesuai dia kata. Awak pun tak sesuai. Sengau pun kena sama. Contoh. Dia dah tak boleh cakap, dia okey lah. Dia seronok dia cakap last, ya. Kita kenal pasti keistimewaan bakal pasangan kita tu yang orang lain tak nampak. Dan highlightkan, dia akan jatuh hati kat you. Kita kenal pasti kehebatan bakal pasangan yang orang lain belum kenal. Contohnya dia ni amat sayangkan ibunya, ya. Tiap hari telefon ibu, orang tak perasan tau. Tiap hari you highlightkan, you ni I appreciate sangat sebab you tak pernah renggang dengan ibu. You miss sesuatu sifat yang positif pada pasangan yang orang lain tak nampak, you highlightkan, dia akan jatuh hati kat you. Ini kata pakar-pakar psikologi. Saya rasa ada betulnya. Alright. So jadi ini satu perkara yang penting. Satu lagi juga, kadang-kadang pasangan kita ada keunikan atau kegilaan, perangai yang luar biasa tapi tidak bertentangan dengan syariat. So you highlightkan, kata you punya gila-gila ni menyebabkan saya suka. Macam Aziz juga banyak gila-gila, ya, banyak gila-gila dia. Tengok cara ditanya tadi pada saya gila-gila sikit, bukan gila tapi dekat-dekat lah. Yang ni gila-gila. Itu menyebabkan ramai orang tertawan pada dia. Tapi ialah Radin lah Azlina. Mungkin Radin Azlina telah baca doa-doa berikut. Baru sampai doa-doanya, ya. Doa buat zikir yang ustazah sebut tadi cantik, teruskan. Salah antara doa-doa untuk menarik pasangan terhadap kita ialah, of course, satu ialah Al-Fatihah yang kita baca. Al-Fatihah sebagai satu doa. Al-Fatihah itu umul kita. So kita pasang niat aja baca Al-Fatihah sebagai doa yang paling hebat. Satu. Ayat 1000 dinar, doa untuk membuka pintu rezeki. Dan rezeki yang kita harapkan ialah jodoh yang baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, sampai akhir, ya, ayat 3 dan 4 surah At-Talaq, ya. Sebab Allah bagi ayat itu sebagai motivasi kepada janda-janda yang baru yang cerai dengan suami untuk dapat hidup dengan berdikari, malahan dapat punca-punca rezeki dan mungkin jodoh baru. So that itu asbab, ya, asbabun nuzul itu kita kena faham. Ayat 1000 dinar. Surah Yusuf ayat 4 adalah doa pengasih untuk orang mudah kasih kat kita. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin, ya. Surah Yusuf ayat 4.
Dan kalau boleh kata ulama, baca lisajidin 7 kali dalam satu nafas. Ini ra'aitu ahada asyara ka'bah syamsul qamara ra'aitum lisajidin dan bayangkan wajah orang yang kita suka itu dan hembuslah wajah itu. Fuhu, ya Allah bagilah dia syok kat aku. Dia syok, jangan sembarang syok gila khinzir kat aku. Punya hebat, syok gila khinzir tu. Bahasa kena betul, bahasa kat Allah kena bahasa elok. Jangan kata syok gila babi. Allah, kasar benar ya. Okey. So, apa lagi doa yang bagus? Ar-Razzaq, murah rezeki. Salah satu rezeki mungkin jodoh. Al-Wadud, pengasih. Al-Latif, untuk lembut, ya, lembutkan hati kita dan mudah orang sayang kat kita, ya. Satu lagi doa yang bagus untuk apa nama kata orang tu, menarik orang kat kita ialah Asyura, surah Asyura ayat 19. Ini selalu dalam nasyid pun saya dengar, ya. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Sebab saya dah tak baca doa ni sebab dah ada kan, ya. Allahu latifum bi'ibadihi may yasha wa huwal qawiyul aziz. Ya, ini puji-pujian pada Allah. Asyura ayat 19, doa pengasih. Ya, doa pengasih yang sangat hebat. Ayat Quran tak ada power. Allah yang ada power. Kita ikhtiar ini asbab. Jangan berkata dengan ayat ini wrong. Ayat ini tak ada power langsung. Ini usaha kita untuk mendapatkan pasangan. Tapi yang paling penting di dalam semua ayat-ayat yang kita baca ini, yang paling penting adalah kita sediakan diri kita, sucikan diri kita untuk dapat menarik bakal pasangan kita. So that is the best, kata orang tu, nasihat yang paling baik untuk kita dapat menarik pasangan kita. Dan kalau kita orang yang hatinya keras dan sebagainya, ya, kita kena lembutkan hati kita dulu. Ini kadang ini sebenarnya saya pernah merawat ataupun menasihati seorang, ya, manusia yang sangat pemarah. Ramai orang sayang kat dia tapi langsung tak pinang. Dia asyik marah, mengamuk. So saya kata cuba baca surah Al-Anbiya 69. Setelah baca Fatihah, dia baca Al-Anbiya 69, you sedut yang you telan. Kulna yana rukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau dan selamat sejahtera atas Nabi Ibrahim. Ini ayat ini, asbab ayat inilah maka Nabi Ibrahim sejuk dalam timbunan api yang so kita sejukkan hati kita. Mungkin sebab kemarahan yang dalam diri itu menyebabkan orang tertolak daripada rawat diri kita, ubah diri kita. InsyaAllah bakal pasangan akan datang dengan usaha-usaha yang begitu. Di samping usaha, kata usaha tadi, kita communicate dengan betul. Dan jangan underestimate the power of mental communication tadi. Berhubunglah dengan mereka. So insyaAllah lah tuan-tuan dan puan-puan, untuk akhir kalam, jodoh kita insyaAllah ada. Persoalannya, adakah kita bersedia untuk dapat jodoh itu? Adakah kita layak untuk Allah berikan jodoh? Allah beri hidayah, of course, dan jodoh dan rezeki pada orang yang Allah fikir layak untuk menerimanya. Jadikan diri kita layak untuk mendapat jodoh, jadikan diri kita layak untuk mendapat hidayah, untuk terbuka pintu rezeki. InsyaAllah rezeki dalam bentuk jodoh akan datang kat kita. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah dan Datuk Dr. Masyitah Ibrahim yang sudi bersama kita selama kira-kira 2 jam setengah pada malam ini untuk membicarakan soal rahsia mendapat pasangan. Sebenarnya saudara-saudari, pada malam ini telah kita gumpal segala ilmu, segala pengalaman yang mudah-mudahan dapat kita cuplik sebagai sesuatu yang cukup berguna kepada kehidupan kita. Dan saya yakin anda telah memberi perhatian dengan penuh ketakkulan, dengan penuh cega dan wewenangnya. Mudah-mudahan ini semua akan membantu kita untuk terus mendapat pasangan yang sempurna. Dan kalau boleh jumpa kawan-kawan lelaki atau perempuan, kalau ada doa pun janganlah duk muih tak ketahuan depan muka dia. Biarlah secara tertib. Kalau tepuk bantal malam ini pun tepuklah secara yang tertib. Dan malam ini anda kata ada yang tersentak-sentak tidurnya, tak boleh tidur dan sebagainya, bermaknalah bahawa bantal sedang ditepuk ataupun doa sedang dibacakan terhadap dirinya. Kerana pada malam ini kita telah menunjukkan semangat gotong royong kita. Yang buta meniup dedak, yang pekak membakar meriam, yang bisu menyimpan rahsia, yang cerdik diajak berunding, yang beba disuruh arah, yang rendah menyusuk kalung, yang tinggi menjulang rabung. Dengan kata-kata itu mudah-mudahan kita akan mendapat pasangan yang terbaik, yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan berkekalan dan anda akan dapat terus ke jenjang pelangin kekal hingga akhir hayat andanya mudah-mudahan.
Dan kita ada acara cabutan petuah pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Masyitah dan terima kasih kepada Datuk Dr. Fazilah yang sudi bersama kami pada malam ini. Tidak bernama lautan jika ianya tidak bergelora, tidak bernama manusia jika tidak melakukan salah dan silap. Jadi kalau ada salah dan silap kami minta maaf banyak-banyak, dan mudah-mudahan anda akan senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada pengurusi majlis. Silakan.